This is Real Conversations with Anita, a mental health podcast brought to you by Iltizam by Equinus and Miasa Malaysia. I took the one step towards getting better. And by admitting it didn't hurt me. Exactly. So you have to somehow mute that part of your brain that says kurang ajarnya budak ni. When I didn't understand why I was really fatigued, overly fatigued. Hidup ini pasti akan ada ujian. Bukan maybe, pasti. Because we're desperate. When do I get better? You know, how do I get myself out of this? Yes. What am I doing wrong? And then you start questioning yourself. Aku nak sembuhkanlah aku. This is Real Conversations with Anita, a mental health podcast brought to you by Iltizam by Equinus and Miasa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat petang semua. Kembali kita dalam Real Conversations with Anita, sebuah podcast kesihatan mental yang dibawakan oleh Iltizam by Equinus dan juga Miasa Malaysia. Dan hari ini kita bawakan seorang atlet para judo. Beliau melalui pelbagai cabaran dan beliau seorang individu yang sangat menginspirasikan kita dengan ketabahannya dalam melalui cabaran-cabaran dalam kehidupan. Hari ini bersama dengan saya di studio adalah Encik Muhammad Fattah Abu Bakar, seorang yang memulakan perjalanan hidupnya dalam dunia sukan tempur tetapi mengalami perubahan apabila kehilangan kebanyakan daripada penglihatannya pada usia 21 tahun. Selamat datang Encik Muhammad Fattah, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Sudi, kita kena highlight kita punya atlet para ni. Alhamdulillah, tahniah ya. Baru-baru ni tahun lepas sebenarnya Encik Fattah sendiri pun memenangi pingat emas ya dalam Asian Games bagi kategori judo. Dah berapa lama ni sebenarnya berkecimpung dalam judo ni Encik Fattah? Saya dah berkecimpung dan sukan judo ni sejak tahun 2007 lagi. Oh, lama dah. Alhamdulillah. Dalam berapa tahun tu? Dah 16-17 tahun? Lebih 15 tahun lah. Alhamdulillah. Jadi memang minat daripada kecil ke macam mana sukan judo ni? Keseluruhannya secara generalnya saya minat sukan tempur lah, sukan yang lasak. Jadi saya menceburi ni untuk ni lah option yang saya ada setelah saya ada masalah penglihatan. Okey, itulah nampak hari ni pun Cik Fattah pakai baju all black ni. Memang minat rugby ya? Sebelum saya ada masalah dulu. Oh, pernah berkecimpung dalam rugby juga? Pernah. Okey, Alhamdulillah. Jadi Encik Fattah, salah satu objektif Real Conversations with Anita, podcast kesihatan mental ni sebenarnya kita nak cuba mengupas isu-isu kesihatan mental yang mungkin masih lagi dianggap tabu dalam masyarakat kita. Kita mungkin sukar nak berbincangkan secara terbuka. Jadi mungkin dengan Encik Fattah sebentar lagi kita pun nak berbincang sikit lah tentang isu kesihatan mental. Mungkin Encik Fattah sendiri apabila ada masalah penglihatan ni melalui mungkin cabaran-cabaran dengan kesihatan mental juga. Dan kita pun nak memberi penghormatan sebenarnya kepada kisah-kisah ya pejuang-pejuang seperti Encik Fattah sendiri. Kita nak memberi inspirasi, memberikan harapan. Kita juga nak orang kata orang di luar sana yang mungkin bergelut ya dengan isu-isu kesihatan mental ataupun isu seperti Encik Fattah sendiri mendapat kekuatan semangat lah ataupun kita kata memberikan mungkin jalan keluar dan harapan kepada mereka. Mereka pun boleh berjaya. Mungkin boleh menang juga pingat emas kat Sukan ASEAN. InsyaAllah. Jadi mungkin Fattah sebagai soalan pembukaan. Okay. So kalau Fattah mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang Fattah bagi pendengar-pendengar dan followers kita, insyaAllah. Silakan. Dulu sebelum saya tak nampak, saya sekolah seperti orang biasa. Okay. Saya mula ada masa penglihatan semasa saya melanjutkan pelajaran saya dalam bidang teknikal untuk menjadi seorang engineer lah. Oh, engineer, okay. Jadi masa saya tengah study tu, saya ada masa penglihatan dan pada mulanya dia berlaku memang secara mengejut. Saya punya masalah penglihatan ni. Okay. Mula-mula pada sebelah mata and then dalam 1 tahun dia efek kepada dua-dua belah mata saya. Okay.
dalam keluarga saya hanya saya seorang yang ada masalah ni. Okay. Menurut doktor cakap dia adalah satu penyakit genetik, tapi mengikut semua keluarga saya, sebelah mak dan ayah saya tak ada masalah ni. Jadi saya hanya berserah je lah, tak tahu apa punca dia. Betul. Dan dia adalah satu penyakit saraf yang sangat jarang dihidapi oleh kebanyakan orang. Apa tanda-tanda awal masa tu yang bila Fatah kata tadi mula dengan sebelah mata dulu, berlaku secara mendadak, tapi apa yang berlaku sebenarnya Fatah pada waktu tu? Sebenarnya tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma apabila saya bangun daripada tidur, mata saya pada sebelah mata saya mula-mula dia berjangkit pada sebelah kanan. Dia efek pada sebelah kanan. Secara tiba-tiba dia jadi kabur. Seolah mata saya dihalang oleh satu lapisan selaput yang buatkan saya kabur untuk melihat sesuatu. I see. Cuma tak ada sakit apa-apa, tak ada simptom apa-apa. Cuma dia berlaku secara tiba-tiba dan mengejut. Dan pada mulanya, saya rasakan saya boleh survive dan boleh melalui hidup seperti biasa. Sebab mata saya lagi sebelah masih lagi keadaan sempurna. Saya boleh memandu dan boleh membawa motor seperti biasa. Membaca seperti biasa. Tapi dalam tempoh 1 tahun, dia dah efek kedua-dua belah mata saya. Jadi saya, di situlah masalah saya. Berapa lama tempoh tu daripada sebelah mata ke sebelah mata dan terus kabur tu, berapa lama kalau Fatah ingat? Time span Dalam tu? tempoh 1 tahun je. Dia tak lama. Jadi dalam tempoh 1 tahun tu saya survive dengan sebelah mata tu. Saya boleh membaca, memandu, menunggang motosikal seperti biasa. Dan tiba-tiba berlaku, lepas tu dua-dua jadi kabur lah Fatah. Macam mana keadaan Fatah pada waktu tu? Penerimaan mungkin ataupun bersedia ke kita bila sesuatu berlaku secara mendadak kan, dan juga ni adalah penglihatan kan Fatah, suatu orang kata penting lah penglihatan ni bagi kita. Jadi macam mana pada waktu tu Fatah sendiri? Cukup sukar saya nak melaluinya. Saya rasa macam dunia ni dah berakhir lah. Saya rasa tak guna saya hidup. Jadi saya tak dapat menyumbang apa-apa, tak dapat, saya kena bergantung ke orang. Jadi saya rasa sangat tertekan. Jadi saya mengasingkan diri. Saya tak boleh menerima. Jadi saya kurung diri saya dalam bilik, tak bercampur dengan orang. Jadi sangat tertekan. Jadi saya mengasingkan diri. Saya dengan kawan-kawan pun saya tak jumpa. Saya rasa cukup rasa rendah diri lah. Jadi macam mana Fatah hadapi pada waktu tu, masa dalam keadaan tu macam tiba-tiba hilang kebanyakan daripada penglihatan Fatah? Saya hadapi dia, saya rasa saya tak boleh hadapi pun sebenarnya. Saya rasa saya cukup tertekan. Saya rasa saya mengasingkan diri. Jadi saya hanya terbaring. Lepas tu dengar radio. Masa tu tak ada akses dengan internet ke. Betul, pada waktu tu jadi, kan. saya sangat ni lah, bersendiri, dengar radio, tengok TV pun tak pun nampak. Kalau saya tengok TV dengan family saya kena tengok dekat-dekat. Jadi saya menghalang pula, menyusahkan orang lain. Baik saya duduk dalam bilik, saya makan pun kurang. Jadi itulah saya hadapi seharian hidup saya. Jadi apa yang membantu Fatah pada waktu tu Fatah, dalam saat sukar tu? Ataupun siapa yang membantu? Yang membantu ialah sebenarnya diri saya yang tak boleh menerima. Jadi mak saya membantu sebab mak saya adalah government servant di pihak daerah, dan dia yang bantu saya mendaftarkan saya sebagai warga OKU atau orang kurang upaya. Tapi ayah saya tak boleh menerima. Ayah saya tak boleh menerima saya sebagai seorang OKU. Dia masih berharapan dan saya boleh pulih, dan tak boleh terimalah saya sebagai seorang OKU. Jadi dia tak benarkan pun mak saya daftarkan sebagai seorang OKU. Jadi ibu saya, dan saya rasa ibu je kot, sebab masa tu saya seorang je. Ibu penguat lah ni kira. Ibu. Adik-beradik Fatah berapa orang? 5 orang, termasuk saya 6 lah. 6 lah. Jadi pada waktu tu adik-beradik penerimaan macam mana? Sebab tadi Fatah kata bapa sukar nak menerima, tapi adik-beradik yang lain pada waktu tu? Sebenarnya cukup sukar juga, sebab dia orang tak faham. Kalau ada masalah penglihatan, berbeza dengan orang yang kurang upaya, kurangan dia. Tapi bila kita masalah mata ni, yang secara fizikal je nampak normal, jadi orang tak expect kita punya masalah macam mana.
Macam mata saya masih kelihatan seperti normal. Betul. Jadi orang tak tahu buat-buat tak nampak ke, macam mana kadar tak nampak ke. Jadi saya sebab tempat yang biasa saya boleh lalui seperti biasa lagi. Sebab kita yang OKU yang fizikal seperti normal ni, kita nak tunjuk macam mana kita tak nampak ni kan. Jadi memang agak sukar. Diorang pun nak faham pun susah. Yalah, Jadi betul. hanya kita cerita pun diorang pun boleh terima, tapi macam susah nak percaya kan. Betul lah tu. Jadi kalau Fatah mungkin boleh educate kami ni lah di Real Conversations with Anita ni. Jadi bila Fatah kata Fatah adalah seorang OKU penglihatan ni dan Fatah nampak kabur. Kabur tu sampai sekarang kabur ataupun sekarang dah memang dia nampak gelap ke, dia macam mana tu Fatah? Dalam dunia penglihatan, masalah penglihatan ni ada beberapa kategori. Betul. Ada 3 kategori. Okay. B1 adalah totally blind atau tak nampak langsung. B2 seperti saya ni lah, boleh nampak sedikit, macam samar. Saya nampak macam gambaran di depan saya, tapi saya tak nampak jelas apa dia. Yang B3 ni dia lebih nampak jelas. Ada yang siang boleh nampak, malam tak nampak. Boleh membaca dengan lebih terang lah. Jadi macam saya ni, saya tak nampak B2 ni, jadi penglihatan saya kabur. Mana saya nampak cahaya depan saya nampak gambaran kat Anita, tapi saya tak tahu macam mana rupa paras, tak nampak fizikal lah bentuk macam mana. I see. Okay. Alright, so saya pun baru belajar ni Fatah. So B1 totally blind, B2 nampak sedikit, B3 lebih terang lah. So mungkin jelas pada waktu siang, malam tak jelas begitu. Dia seperti nampak, tengok dalam kabus lah. Tengok dalam kabus. Okay, boleh. Terima kasih Fatah. Fatah, jadi bila Fatah dah ada isu dengan penglihatan ni, Fatah kemudian berkecimpung dalam sukan tempur ataupun sukan tempur ni memang dah suka daripada kecil? Daripada kecil saya suka sukan tempur, sukan lasak. Jadi memang sebelum saya ada masalah penglihatan, saya dah aktif dalam sukan yang lasak. Okay. So maknanya bila Fatah bagi tahu Fatah isolasi diri, mungkin mengasingkan diri, duduk dalam bilik dan semuanya. Jadi macam mana Fatah kembali bangkit, lepas tu boleh pula kembali aktif dalam sukan ni, khususnya judo ni lah? Jauh lah sebenarnya. Betul lah tu. Sukar. Macam mana saya boleh bangkit semula, wake up call, disebabkan bila kita dah pergi ke hospital kerajaan. Mula saya pergi di hospital Kuala Pilah, lepas tu hospital Kuala Pilah rujuk saya di HUKM. Saya ditempatkan di warded di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur. Dan di situ Profesor Dr. Muhayyad treat saya dan dia berkata saya punya penglihatan ni memang takat ni tak ada ubat dia. Jadi hanya boleh berdoa dan juga buat sesuatu yang lain, alternatif lain lah. Saya tak boleh meneruskan pelajaran saya dalam bidang kejuruteraan sebab agak sukar. Jadi dia rujuk saya ke unit oftalmologi ataupun untuk melihat saya punya mata saya adakah boleh dibaiki ataupun menambah kadar penglihatan saya dengan lebih bagus dengan pergi ke bahagian cermin mata tu lah, oftalmologi tu, untuk tukar tambah power ke apa. Di situlah saya berjumpa dengan Profesor Dr. Rokiah. Dia yang buat surat rujukan saya untuk masuk ke pusat latihan geni di bawah Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, untuk saya belajar di sana untuk meneruskan kehidupan saya dengan ilmu yang baru. Okay, jadi apa yang Fatah pelajari masa dekat pusat latihan geni ni? Skills lah maksudnya. Yes. Nak contoh dia? Cara kita nak hidup lah, mana kita menggunakan kesemua dalam kehidupan kita, macam mana kita nak adapt sebagai seorang yang ada masalah penglihatan, macam mana kita nak menggunakan alat, macam situ juga kita belajar braille, macam mana kita berjalan menggunakan tongkat, mana di sana kita buat rehabilitation dekat sana lah. Belajar Quran Braille, belajar membaca Braille, menggunakan tongkat, memasak, bergaul dengan orang macam mana. Di situ saya meningkatkan kemahiran Fatah sendiri. Alhamdulillah. Ramai ke Fatah dekat pusat latihan geni ni?
Ramai. Berapa lama Fatah dekat situ pada waktu tu? Hampir 3 tahun lah. Oh, 3 tahun lah. Jadi setiap hari diberikan kemahiran-kemahiran asas ni. Ya, sebab di situ banyak belajar bahasa Inggeris, belajar exercise kat situ. Kita bergaul, jadi di situ saya tahu rupanya ada orang lebih susah dari saya. Itulah. Alhamdulillah Fatah kan. Sebab bila dengar perjalanan Fatah ni bermaksud Fatah pun tak berputus asa. Fatah sebenarnya cuba, okay, macam mana aku dah ada masalah penglihatan, bagaimana aku nak adapt kan, macam Fatah kata tadi, dengan cabaran-cabaran begini, tapi kena meneruskan kehidupan Fatah. Apa sebenarnya Fatah yang mungkin menguatkan Fatah dalam perjalanan kepada proses nak hidup secara normal walaupun ada cabaran dengan penglihatan Fatah sendiri? Yang menguatkan saya adalah saya tengok orang sekeliling saya masa di pusat latihan tu, saya tengok ada orang yang lebih susah dari saya. Mana saya boleh menghulurkan bantuan, mana saya nampak sedikit, jadi bagi kawan saya yang tak nampak langsung, saya boleh membantu dia. Jadi saya fikir, maknanya saya masih boleh memberi sumbangan sesuatu pada orang lain ataupun masyarakat lain. Jadi saya rasa saya masih berguna lagi. Jadi saya boleh buat wake up call ataupun buat sesuatu yang untuk jadi hidup saya lebih bermakna lah. Itulah kita nampak Fatah memberikan fokus kepada the cup half full Fatah kita panggil. Walaupun Fatah sendiri pun ada cabaran sendiri, tapi masih ingat bahawa ada perkara yang kita masih berterima kasih ataupun bersyukur kan, dan masih juga nampak walaupun mungkin tak banyak Fatah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Fatah. Jadi mungkin Fatah kita nak ambil a short break. Dan kemudian kita akan sambung dalam segmen kedua ni, kita mungkin nak bercakap tentang penglibatan Fatah dalam sukan ASEAN, dan mungkin mental preparation itu bagaimana bila ada masalah penglihatan. Orang yang normal pun nak masuk judo, masuk sukan ASEAN pun tak dapat Fatah. Jadi kita nak dengar mungkin mendapat sedikit inspirasi daripada Fatah sendiri, dan juga memberikan harapan kepada mereka yang mungkin berjuang macam Fatah. InsyaAllah boleh Okay. Alright. Jadi itu dia Encik Muhammad Fatah. Kita kembali selepas ini dalam Real Conversations with Anita. Fatah, tadi Fatah dah berkongsi lah sedikit sebanyak. Mungkin tadi ada disentuh mengenai isu-isu kesihatan mental sikit, tapi mungkin kalau Fatah okey nak berkongsi, apa sebenarnya titik terendah dalam kehidupan Fatah selama bergelut dengan cabaran dengan isu penglihatan ni? Titik terendah okay. Titik terendah ni berlaku apabila kita tak ada support system, mana orang sekeliling kita tak hiraukan kita, mana tak tahu kewujudan kita, apa gunanya kita kan. Jadi dia berlaku masa saya baru tak nampak, baru ada masa penglihatan. Jadi saya tak tahu pada siapa saya nak rujuk. Jadi saya itulah terendah, saya tak tahu nak ke mana arah tuju saya. Rasanya gelap lah nampak. Gelap lah. Saya rasa untuk jadi fair, saya rasa biar orang semua ada masa penglihatan kat dunia ni baru fair kan, boleh somebody cipta untuk bantu kehidupan semua yang tak nampak ni. Sampai saya berfikir macam tu. Jadi masa itulah titik terendah. Ikutkan titik terendah ni rasanya banyak rasanya, tapi rasa yang mula-mula tu yang terendah sebab saya tak tahu. Saya nobody kan, saya tak tahu apa-apa kehidupan tentang masa penglihatan. Jadi saya tak tahu. Tak ada persediaan. Tak ada persediaan. Apa yang Fatah rasakan diperlukan kalau ada individu lain yang sedang melalui apa yang Fatah lalui, tiba-tiba secara mendadak kehilangan ataupun ada cabaran penglihatan ni, betul? Sebenarnya kita sebagai orang public lah, orang awam yang tak ada masa penglihatan ni, kita kena berfikiran terbuka dulu. Kita jangan judge macam-macam. Ada orang yang kena sampuk ke kan. Mula-mula kita kena berfikir terbuka, open minded. Kita terima dia kan. Kita jangan argue betul ke tak nampak ke kan. Kita pergi pada pakar yang mengesahkan masalah penglihatan. Jadi keluarga kena support lah, kena bantu, kena sokong daripada mental, dari fizikal. Kita bantu tanya apa keperluan dia, apa yang boleh kita bantu. Betul. Jangan kita senang judge macam
saya guna tongkat juga. Lepas tu ada polis tahan saya, cakap saya tipu kan. Jadi mula kita marah, tapi kita empathy, kita bayangkan ke tempat polis tu saya tunjuk kat OKU saya, macam itulah. Jadi bila saya pun kena berfikir terbuka, saya pun tak boleh cepat marah. Dulu saya cepat marah juga, orang tak percaya saya, tapi saya pun fikir juga macam mana dia nak tahu aku tak nampak. Jadi saya fikir saya bertunjuk je lah kat OKU saya dia pun tak ada kesedaran. Jadi tak ada public begitu, tak ada media masa yang mewawarkan macam mana kategori masalah penglihatan ni. Betul. Jadi macam mana orang ramai nak tahu. Jadi kita kena ada satu wacana ataupun satu kaedah untuk memberitahu pada orang sekeliling bahawa yang ada masalah penglihatan ni tak semestinya totally tak nampak. Ada beberapa kategori kena buat. Mungkin ada program macam ni untuk bagi tahu. Ni ada satu wadah yang bagus lah untuk saya terangkan, walaupun saya adalah orang yang lebih kepada sukan, tapi ni adalah tanggungjawab saya juga untuk bagi kesedaran pada semua orang bahawa masalah penglihatan ni bukan ada pada satu masalah saja. Ada beberapa masalah, ada yang tak nampak langsung, ada yang B2 tu nampak sedikit, B3 tu nampak banyak. Jadi bila macam ada orang tegur saya kan, sebab saya tak nampak kan. Jadi bila orang bagi body language, saya tak hiraukan. Jadi orang ingat saya sombong, tapi saya tak boleh buat apa lah kan, sebab saya tak nampak. Jadi kita kena berfikiran terbuka. Kenapa orang panggil saya tak menyaut ke, orang angkat tangan saya tak balas ke, tak respon, mungkin ada masalah. Sama juga macam OKU lain kan. Mungkin OKU yang ada masalah mental tak tegur, mungkin dia tengah depression masa tu. Jadi masalah ni sangat sukar untuk kita menghukum lah. Betul, terima kasih Fatah. Jadi macam mana Fatah boleh terlibat pula dengan para sukan para ASEAN ataupun sukan para sendirilah? Sebab saya dari kecil saya memang minat sukan. Jadi masa saya masih normal, saya dah masuk berkecimpung dalam sukan rugby dan juga tinju. Dan selepas dan banyak sukan lain lah yang ni, tapi yang wakil sekolah sukan tu lah. Saya selepas saya tak nampak, saya dah dirujuk ke Persatuan bagi orang buta. Di bawah tu ada pusat latihan geni yang menyediakan prasarana untuk memberi pelajaran ataupun support system. Di situlah guru yang mengajar saya memperkenalkan antara sukan-sukan yang saya boleh ceburi. Di situlah saya tahu adanya sukan judo untuk orang cacat penglihatan. Maknanya satu-satunya seni mempertahankan diri bagi orang cacat penglihatan adalah judo. Di situ kita belajar teknik untuk jatuh, sebab judo tak memerlukan kita memukul orang, kita hanya mempertahankan diri, self defense, non attacking lah. Maknanya bila orang menyerang baru kita mempertahankan diri. Dia bukan macam tinju lah. Bukan. I see, okay. So berapa lama Fatah aktif dalam judo sebelum masuk sukan para ASEAN tu? Latihan tu berapa lama? Secara intensif tu macam mana pada waktu tu? Saya mula berlatih dalam sukan judo ni pada 2007. Saya mula menyertai lah. Sebab setahun lah mungkin. Masa tu saya punya guru urut saya di Persatuan Latihan Persatuan bagi orang buta tu, di pusat latihan geni tu telah ada juga seorang jurulatih judo. Jadi dia nampak potensi saya dan kekuatan saya, jadi dia telah mengajak saya untuk menyertai sukan ni lah. I see. So dia yang introduce lah Fatah kepada sukan judo para ASEAN ni. I see. Kemudian Alhamdulillah tahniah bila Fatah masuk dalam sukan para ASEAN 2008, meraih pula pingat gangsa bagi Malaysia. Alhamdulillah. Lepas tu Fatah pun tadi sebelum kita bersiaran langsung ni, Fatah ada bagi tahu juga 2010 pun Fatah ada masuk
kemudian 2016 kata kan. Betul. Dia juga masuk Sukan Para. Tapi Alhamdulillah sekali lagi tahun lepas apabila Fatah masuk Sukan Para ASEAN Para Games 2023, Fatah memenangi pingat emas bagi Malaysia. Alhamdulillah. So macam mana tu? Mungkin boleh walk us through Fatah pengalaman sewaktu latihan, persediaan, mental, fizikal dan kemudian menang. Dah sangka menang ke macam mana tu? Sebenarnya saya tak menyangka pun boleh memenangi merangkul pingat emas. Sebab saya dah lama tak menyertai, tak get involved dalam pertandingan yang bertaraf tinggi. Jadi saya tak menyangka lagi pun lawan saya adalah juara bertahan daripada Indonesia, dan juga berat saya masa tu kategori saya bawah 66 tak ada. Jadi saya kena masuk kategori yang lebih tinggi lah, berat bawah 74 kg. Oh, I see. Pada masa tu berat saya hanya 69. Jadi saya di pusingan akhir saya dah bertemu dengan saya punya lawan yang fizikal dia lebih kuat lebih kuat, lebih besar dari saya, dan juga juara bertahan. Jadi memang tak menyangka sebenarnya saya dapat pingat emas. Power ni kata, yelah untuk orang yang normal pun nak melawan, nak mungkin self defense pun bukan mudah Ini kan pula ada orang kata isu cabaran dengan penglihatan, tapi boleh juga lawan kemudian boleh menang tu kata. Menang bukan gangsa ataupun perak, menang emas tu. Subhanallah, Alhamdulillah. Mungkin Fatah, tapi persediaan Fatah sendiri daripada segi mental tu macam mana Fatah sebenarnya? Saya rasa mental kena kuat lah sebenarnya. Sebab saya sebenarnya jujur saya cakap, sebenarnya saya rasa persediaan pun tak mencukupi sebenarnya. Saya pergi untuk fizikal saya memang training sendiri, saya ada kebolehan, saya ada sijil kejadian untuk bina badan. So saya training sendiri, saya belajar tu pun untuk saya bina badan saya sendiri, untuk train saya punya fizikal sendiri. Tapi untuk dalam art of judo ni saya rasa saya kurang training, sebab latihan cuma diadakan seminggu sekali. Jadi sebenarnya saya rasa stres juga, sebab saya nak perform untuk country kan. Jadi untuk training secara sparring, secara fizikal dalam judo ni saya mengalami kekurangan. Jadi agak stres jugalah saya rasa sebenarnya. Jadi dengan seminggu sekali tu sebenarnya sebab tu saya tak expect langsung untuk dapat pingat emas dengan saya training judo seminggu sekali. Betul. Jadi Alhamdulillah saya dapat persediaan saya hanya seminggu sekali, dan saya kena training malam, jadi saya kena bahagikan masa dengan kerja. Itulah. Alhamdulillah. Mungkin tadi kita tak sentuh Fatah, mungkin daripada segi kerja Fatah tu sendiri, apa yang Fatah lakukan sekarang untuk orang kata support diri sendiri dan juga keluarga? Fatah pun dah berkeluarga. Jadi saya bekerja, berjaya saya sebagai jururut. Okey. Jadi kadang-kadang dengan kerjaya saya inilah saya dapat berjumpa dengan orang-orang yang lebih berjaya daripada saya, dan saya menginspirasikan dia orang. Saya tanya kehidupan dia orang, maknanya daripada level yang paling bawah dia boleh step up paling tinggi. Jadi macam mana dia boleh berjaya. Jadi tak semestinya kita berjaya dengan kita dapat segenggam ijazah ke kita boleh berjaya. Kadang-kadang orang yang ada segunung ijazah tak semestinya berjaya kan. Betul. Jadi kadang-kadang kerjaya saya sebagai jururut dia memberi saya kesedaran, memberi satu motivasi yang tinggi. Sebab saya jumpa ada orang yang paling rendah, dia punya kerjaya, dia punya kehidupan ada yang paling tinggi. Jadi saya rasa masyarakat ni pelbagai, jadi kita boleh kena menerima dia lah semuanya. Mana kita kena belajar dengan kehidupan orang tu. Maknanya apa yang baik kita boleh ambil, apa yang buruk kita boleh elakkan. Untuk jadi lebih berjaya seperti orang tu. Kalau tak boleh berjaya pun kita boleh mencontohi sikap dia orang lah. Supaya kita boleh tanamkan benda tu dalam hidup kita untuk lebih maju ke depan. Betul, Alhamdulillah. Maknanya Fatah mengambil inspirasi dan belajar daripada mereka-mereka yang Fatah temui lah. Betul. Jadi itu yang perspektif Fatah pun menjadi lebih, orang kata lebih luas. Betul.
mempelajari daripada pengalaman orang-orang lain tu. Alhamdulillah. Fatah, mungkin dalam kehidupan Fatah sekarang ni ada individu ataupun figura sebenarnya yang memberikan inspirasi kepada Fatah sendiri untuk melalui perjalanan hidup Fatah ni, ada ke? Secara ni figura kita sebagai orang Islam, of course kita punya junjungan Nabi Muhammad SAW. So saya mengagumi sebab tak ada orang yang boleh menandingi dia. Betul. Jadi itulah satunya. Tapi untuk yang maknanya sebab orang ni dia pelbagai, ada dia berjaya dalam sudut yang berbeza. Jadi saya punya inspirasi pelbagai lah. Jadi untuk berjaya dalam sukan, orang yang lain, untuk dalam dunia korporat lain, dalam ilmu akademik lain. Jadi banyak inspirasi lah. Mana kadang-kadang dalam saya punya among of saya punya klien pun ada dalam lingkungan tu juga. Jadi saya kadang saya menginspirasikan dia orang lah, sebab saya lebih rapat dengan orang. Kalau saya ada apa-apa, saya boleh terus direct tanya kepada dia orang. Tu sebab selalu bertemu kan. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya pun sama juga. Fatah, saya sebenarnya agak mudah untuk mendapat inspirasi sebab saya berjumpa dengan banyak orang. Jadi bagi saya setiap kisah yang saya dengari pasti ada satu sudut tu sangat memberikan inspirasi kepada saya. Jadi khususnya hari ini Fatah lah. Jadi Fatah, saya pun tahu baru-baru ni Fatah berpeluang sebenarnya mungkin menemui figura yang Fatah memang suka, Sonny Bill Williams. Beliau pun berada di Malaysia dan Fatah berkesempatan menemui beliau. Beliau pun seorang professional rugby player. Jadi mungkin Fatah nak cerita sikit lah pengalaman Fatah macam mana tu. Okey, Alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan salah seorang figura yang saya hormati dalam dunia sukan, iaitu Sonny Bill Williams, atau nama Islam dia Hamzah. Betul. Pada mulanya saya dapat jemputan, sebenarnya saya dapat seat daripada one of my client, seorang Tan Sri. Dia dapat seat. So untuk one of the event, so Sonny akan bagi talk. So dia dapat seat. So dia bagi saya punya seat dekat saya untuk saya hadiri majlis tu, talk tu. So di situ saya mula berjumpa dia di Asia School of Business di sana. So talk tu diadakan di sana. Jadi di situ saya berjumpa dengan Sonny. Alhamdulillah. Masa saya queue, saya adalah orang yang terakhir yang boleh bergambar dan mendapat autograf dengan Sonny. Jadi tapi saya berjumpa, saya cukup kagum sebab masa saya berdiri, Sonny sendiri datang kat saya. Dia cakap, why you queue, why you just straightforward go to me. So saya cakap, dia cakap dengan saya macam tu. Saya pun cakap, no worries, I can wait you, I can queue to see you. So dia spend time dengan saya untuk berbual lah macam mana boleh minat sukan rugby. Jadi saya beritahu lah yang saya dulu pernah bermain rugby, meminati beliau dan juga dia punya macam mana dia boleh menginspirasikan Islam sebagai dia punya wadah kehidupan dia. Jadi di situ saya berbual, dan juga lepas tu pada hari saya jumpa dia hari Jumaat, dan hari Ahad saya jumpa sekali lagi di Masjid Putra. Masa tu ada program geng subuh seperti Jumaat. Jadi di situ, di sana saya jumpa lagi sekali. Tapi masa tu saya hanya berdiri je. Tapi Sonny sendiri datang kat saya, peluk saya. Dia cakap, dia masih ingat nama saya Fatah. What you do here? And then lepas tu dia borak dengan saya. Lepas tu yang kita lebih betul sebenarnya, klien saya tu rapat juga dengan Sonny. So Sonny minta nombor saya pada ni lah saya punya klien. Jadi mungkin akan berlaku mungkin perhubungan lepas ni kan. Dan dia pun telah up saya dalam dia punya Instagram, gambar saya dengan dia lah. Masya Allah. Jadi tak boleh tidur malam lah, mimpi tak? Boleh tidur. Alhamdulillah. Saya sebenarnya kan Fatah, saya ni peminat bola. Peminat bola memang dah lama lah, more than 20 years. Dan
sebab suami saya dia pun peminat rugby. Jadi saya sebenarnya setiap kali bila mereka menonton rugby dia dengan anak lelaki saya tak follow lah sebab saya memang follow football. Tapi Alhamdulillah sebenarnya tahun lepas baru je lagi tiba-tiba saya tak ada apa-apa nak buat, saya pun duduklah bersama dengan mereka dan menonton orang kata sukan rugby ni. I am so impressed with rugby players. Saya rasa tidak mudah sebenarnya sukan rugby ni. This is truly a physical, tactical, it takes intelligence. It is true teamwork Fatah. Dan saya sangat enjoy sebenarnya bila saya tengok rugby ni. Jadi sekarang ni saya pun dah mula orang kata menjadi fan rugby pula. Tak tukar lah, masih bola sepak. Tetapi rugby pun saya dah mula. Now I understand. Sebab sebelum ni saya tak faham sukan rugby sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Fatah. Mungkin sebelum kita akhiri segmen kedua ni, mungkin dalam 2-3 minit ni nak tanyalah kepada Fatah, pendapat Fatah macam mana, sebab tadi Fatah dah sebut banyak kali bahawa kesedaran masyarakat Malaysia tentang mungkin golongan orang kurang upaya ataupun OKU bukan sahaja OKU penglihatan, tapi OKU yang lain pun kurang sebenarnya. Mereka mungkin kurang faham, mungkin ada persepsi sendiri yang kurang tepat dan sebagainya. Tapi pandangan Fatah sendiri, dan bagaimana Fatah sebenarnya kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap golongan OKU? Pandangan saya macam mana nak meningkatkan kesedaran orang ramai pada OKU ni, maknanya kita kena biarkan orang ramai ni bergaul dengan OKU. Macam mana dia nak ada pengalaman atau nak empati pada OKU tu, sedangkan dia tak ada pengalaman, dia tak ada bergaul, tak ada interaksi, tak ada satu public yang bagi tahu untuk macam mana OKU ni berkeadaan, macam mana, apa yang boleh bantu, apa yang kita boleh bantu, maknanya apa yang tak wajar kita bantu. Jadi kita kena ada satu wadah, macam satu platform untuk mengetengahkan kelemahan OKU, apa yang kita boleh bantu, limitasi dia orang. Kita kena ada satu awareness, public awareness pada orang ramai. Jadi tak kisah dengan apa wadah, apa perbuatan sekalipun, maupun di media sosial ke, di media perdana ke, kita kena bagi tahulah, walaupun tak semua suka dengar, tapi kita kena paksa orang dengar. Sebab dalam 1% ke 2% ke dalam masyarakat ada orang OKU, jadi kita tak boleh hiraukan dia sebab dia adalah orang biasa. Jadi dia perlukan kehidupan seperti orang biasa. Jadi kita kena melayan dia seperti orang biasa, tapi kita kena tahu apa yang boleh bantu dia untuk dia pergi lebih jauh, untuk dia menjadi seorang lebih berdikari, untuk dia pergi menjadi seorang yang lebih berjaya. Betul. Jadi macam mana kita boleh menyantuni golongan kurang upaya dengan lebih efektif, dengan orang kata menormalisasikan perbincangan ini, adakan mungkin kempen-kempen kesedaran, dan bagaimana kita nak menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Dan mungkin daripada segi infra lah kan Fatah, sebenarnya juga persediaan jadi supaya tempat-tempat ni dia mudah diakses. Bukan saja mudah, tapi boleh diakses sebenarnya oleh golongan-golongan kurang upaya. Terima kasih banyak-banyak Fatah berkongsi. Mungkin insyaAllah kita ambil a break dan kemudian kita kembali selepas ini dalam Real Conversations with Anita. Mungkin tadi Fatah dah bagi sedikit pendapat lah tentang macam mana kita nak meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang golongan kurang upaya. Tapi mungkin ada lagi apa-apa yang Fatah nak kongsikan yang masyarakat perlu tahu, yang mungkin tadi Fatah tak berpeluang nak kongsi. Maknanya sebenarnya untuk OKU ni saya rasa biarlah pembuat dasar, penggubal dasar ni di kalangan OKU sendiri. Betul. Jadi bila di kalangan OKU sendiri, mana OKU hanya tahu apa yang diperlukan oleh OKU. Betul. Kalau disuruh menteri buat, menteri adalah yang tertinggi, tapi pembuat dasar tu mestilah di kalangan OKU untuk dia boleh share apa yang diperlukan oleh OKU. Kadang-kadang yang pembuat dasar tu hanya membuat satu polisi disebabkan wujudnya
OKU tu, tapi secara menyeluruh tak ada. Mana biarlah OKU yang buat program, buat pembuat dasar, mana supaya OKU tu tahu masalah dia. Kadang-kadang engagement dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebajikan, Kementerian Wanita dan Kebajikan tak begitu kuat. Jadi Betul. kadang-kadang support system daripada kementerian sendiri tak begitu bagus. Betul. Bagaimana nak meningkatkan keupayaan OKU jika support system daripada kerajaan sendiri tidak berapa bagus. Betul lah tu. Jadi sepatutnya kadang-kadang nak mendekati kerajaan pun bukan senang. Terdapat jurang ataupun Betul. halangan yang membataskan kita nak berjumpa dengan orang atasan dalam kerajaan ni yang sepatutnya membantu kita tapi tak membantu. Jadi limitasi itu yang kita kena, mana kerana birokrasi ataupun masalah yang remeh-temeh ni kita kena atasi lah. Mana ada masalah, kalau betul ada dana, salurkan. Betul. Jangan kita banyak susahkan nak ke peringkat-peringkat. Di mana ada dana, salurkan. Jangan bagi dana hanya kepada orang tertentu saja kerana dia ada saluran pada pihak kementerian. Mana kita kenal orang kementerian, kita boleh dapat dana tu. Mana jadi kadang-kadang bila kita memperjuangkan macam ni, kadang-kadang kelantangan suara kita pun kadang ada orang yang tak suka. Sebab kita bercakap benda yang betul. Sebab kita kita mengalami masalah kita bercakap benda yang betul. Tapi ada pihak kementerian, dia tak boleh menerima. Jadi sukar nak menerima. Jadi disebab tu mungkin ada perbalahan, percanggahan pendapat. Jadi kita elakkan pencanggahan, kita buat berbincang. Jangan kita bermusuhan. Jadi bila bermusuhan, kita apa pun tak dapat. Jadi kita tak dapat kejayaan kan untuk membantu OKU yang lain. Jadi pendapat saya, biarlah kita ambil pembuat dasar ni daripada kalangan OKU sendiri. Mana ahli politik ambil pembuat dasar untuk dasar-dasar OKU ni oleh orang OKU sendiri. Jadi OKU hanya memahami OKU. Jadi macam mana ahli politik tak ada masalah penglihatan, nak membantu orang yang penglihatan, anak dia pun normal, bukan yang tak nampak. Jadi dia tak faham. Jadi kita kena yang faham OKU ni adalah orang OKU sendiri. Betul. Terima kasih Fatah berkongsi tu dia. Ini juga bagaimana terlahirnya UNCRPD kan Fatah? United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities juga berlaku kerana orang OKU sendiri yang ke depan dan mewakili dan memberikan suara sebenarnya, dan terlahirlah convention ini sebenarnya. Dan seperti yang Fatah katakan tadi, saya echo fully ya Fatah, sebenarnya kita perlukan orang OKU sendiri untuk mewakili orang-orang OKU untuk mendepankan isu-isu sebegini, membangkitkan isu-isu ini supaya penambahbaikan dapat berlaku, dan sudah tentu ada dasar-dasar yang inklusif OKU sebenarnya. Jadi itulah Fatah, mungkin itu perjuangan kita yang masih berterusan, belum berakhir. Jauh lagi sebenarnya perjalanan kita, tapi Alhamdulillah ya Fatah, kita pun dah nampak sebenarnya kalau melihat daripada usaha Miasa sendiri berada di dalam komuniti, ramai sebenarnya NGO daripada kumpulan-kumpulan OKU sendiri yang terlahir, yang mereka orang kata tidak kenal ya penat lelah, teruskan perjuangan ini untuk memberikan suara kan, cuba memperjuangkan isu-isu ini. Dan kita pun nampak adalah penambahbaikan yang berlaku. Tapi macam Fatah katakan tadi, kita perlukan dana juga. Dana ni penting supaya banyak lagi perkara-perkara boleh berlaku lah, ataupun penambahbaikan dapat berlaku dalam arena secara menyeluruh lah. InsyaAllah peluang-peluang yang saksama dapat diberikan, hak-hak kita sebagai individu ataupun kumpulan-kumpulan OKU dapat diberikan juga. Jadi mungkin Fatah sedikit tentang aspirasi dan impian Fatah, selain daripada pencapaian sukan dah ada dah ni, tapi mungkin ada lagi yang Fatah ingin capai dalam kehidupan Fatah, mungkin daripada segi peribadi, mungkin daripada segi kerja, macam mana mungkin boleh kongsikan? Macam apa yang saya nak, macam orang biasa lah, inspirasi saya tak tinggi pun. Saya nak OKU ni dihargai je lah. Aspirasi ni macam saya rasa macam
saya rasa pihak kerajaan perlulah memberi peluang, memberikan lebih keutamaan pada OKU, laksanakan dasar-dasar yang dah dinyatakan dulu, lepas tu baru kita bercakap dengan lebih lanjut lah macam mana kita nak ni. Macam aspirasi saya nak OKU ni berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Betul. Dan boleh berjaya seperti orang lain. Memang betul kita OKU, kita ada kekurangan, tapi bantu kekurangan dia dengan bantu macam masa pelihatan. Kita banyak teknologi yang boleh membantu, mana Betul. kita mudahkan untuk masalah OKU tu untuk mendekatkan dengan teknologi. Jika perlukan dana untuk mendekatkan diri dengan teknologi tu, kita keluarkanlah dana. Kalau dia memerlukan orang yang untuk mendekatkan itu, kita bawa orang tu mana untuk kita reka bentuk teknologi tu. Betul. Support system yang betul. Mana itulah impian saya supaya OKU ni di Malaysia ni dimartabatkan. Betul. Mana di luar negara kita boleh tengok di Itali ke, dia OKU ni dia ada satu perkampungan mana dia boleh hidup sendiri tanpa bantuan orang pun. Betul. Mana di negara luar, mana OKU dia dapat allowance, dia tak boleh tak perlu bekerja. Jadi mungkin disebabkan pendapatan per kapita negara dia tinggi, tapi di sini kita belum tinggi sangat, jadi kita boleh bantu dengan kaedah yang lain. Mana aspirasi saya itulah supaya kita OKU dihargai. Macam mana saya jumpa Sony, dia begitu menghargai saya. Mana saya jumpa di masjid, saya lah satu-satunya dia autograf baju saya. Baju yang saya pakai ni adalah autograf daripada Sony Pavilion lah. Oh, Masya Allah. Jadi mana orang luar yang menghargai kita, mana kita nak orang Malaysia sendiri menghargai OKU kan. Jadi saya nak tu je. Saya tak nak banyak, cuma sebab NDN hidup ni pun hanya sementara. Betul. Jadi impian saya pun taklah tinggi, jadi saya nak hidup macam orang biasa, orang normal. Walaupun saya bukan orang normal, tapi saya nak hidup seperti orang normal, boleh berjalan seperti biasa disebabkan ada kemudahan lalu lintas, kemudahan infrastruktur, mana kita boleh akses ke mana dengan mudah. Jadi kita tak perlulah mengharapkan orang. Jadi kita perbaikikan accessibility yang diperlukan oleh warga OKU semua. Jangan limitasikan. Kata kita OKU kan, tapi kerajaan tak nak membantu menambahkan infrastruktur. Dan orang ramai mahu pun di persatuan kan. Kadang-kadang pun persatuan biasa ni pun dia pun banyak dia punya kerenah birokrasi, ini tak boleh, itu tak boleh. Padahal persatuan tu dibina untuk membantu kita, tapi di persatuan tu pun banyak kerenah dan banyak dia punya law and term dia untuk mendapatkan sesuatu daripada persatuan tu. Jadi pemudahkanlah. Dana-dana tu semua adalah daripada sumbangan orang ramai ataupun daripada kerajaan untuk membantu OKU. Jangan limitkan mana hanya untuk orang tertentu. Betul. Terima kasih Fatah. Saya suka poin Fatah tadi, betul sebenarnya. Sebab kita sebagai OKU, kita memang kalau boleh tak nak membebankan, menyusahkan macam Fatah katakan. Tapi suatu tentu kita tak nak kehidupan kita ini bergantung kepada orang lain, ataupun kita perlu mengharapkan orang lain. Jadi kita sendiri pun nak berdikari, kita sendiri pun nak menjadi independen. Tetapi macam mana kita nak jadi independen? Contohnya kalau infra itu belum terbina contohnya. Jadi itu yang Fatah harapkan, agar OKU boleh menjadi independen dan juga dihargai seperti yang Fatah katakan. Dan mungkin bagi kami juga kan Fatah, sebagai kumpulan OKU Mental, adalah kita pun stigma tinggi Fatah bagi golongan kami, dan berlaku diskriminasi kan Fatah, banyak berlaku ketidakadilan, pencabulan hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi perbincangan ni memang besar dan sangat luas, tapi mungkin kita boleh bermula di sini, di mana kita boleh mungkin menggerakkan hati-hati minda-minda orang di luar sana. Dan juga kalau boleh kita nak melaksanakan penambahbaikan, we want to spur actions kan at all levels. Dan mungkin bermula dengan hanya adakan perbincangan, hadirkan perbincangan secara terbuka kan Fatah, seperti hari ini. Jadi mungkin sebagai penutup Fatah, ada pesanan khas yang Fatah ingin sampaikan kepada penonton dan juga pendengar Real Conversations with Anita? Silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana The Real Conversation with Anita. Terima kasih menjemput saya. Alhamdulillah. Jadi harap mungkin
selepas ni ada lagi program yang boleh dianjurkan untuk memberi kesedaran pada OKU keseluruhannya, kesedaran OKU pada orang ramai, pada public. So saya harap kerajaan boleh bantu untuk meluaskan lagi lah Miasa ni, dan sebab Malaysia boleh menjadi satu wadah untuk memberitahu tentang OKU ni, apa yang diperlukan. Mungkin dia boleh jadi satu leader untuk mengetengahkan kekurangan OKU dan keperluan ataupun apa yang boleh dibantu. Dan saya harap Miasa akan terus berjaya dan mendapat sokongan yang baik daripada pihak kerajaan, daripada orang ramai, dan saya harap orang ramai di luar sana kenalilah OKU yang ada depan anda tu. Janganlah kita hukum dia orang dan kita judge dia orang, kita adili dia orang tanpa kita tahu apa masalah sebenar dia. Jadi kita kena mendekati, jangan hanya kita tengok sekali imbas kita dah tahu dia OKU dan tapi tak mendalami dia. Macam saya OKU cari penglihatan, memang kalau saya jalan pun orang tak tahu, tapi apabila dia orang tahu, dia kenalah mendekati, tahu kan. Jadi mengenali macam Kak Nita sendiri seorang ada masalah OKU, jadi orang tak tahu pun Kak Nita OKU. Jadi kita kena jangan jatuh hukum, cakap tak betul ke, tipu ke kan. Benda ni selalu perspektif macam ni selalu terjadi. Saya pun biasa juga orang tak percayakan saya OKU. Jadi saya harap jangan kita jatuh hukum dengan terlalu mudah. Jadi kita kena rapatkan diri dengan OKU. Jadi kita supaya kita ada ilmu untuk mengetahui masalah setiap OKU tu sendiri. Sebab OKU di dunia ni banyak jenis. Jadi kita kena dekatkan diri dengan program-program yang dianjurkan oleh kerajaan. Jadi baru kita tahu. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Fattah. Banyak hari ini yang Fattah kupaskan tentang cabaran-cabaran Fattah sendiri, perjalanan kehidupan Fattah, kemudian bagaimana Fattah menceburi sukan para yang kemudian berjaya juga. Alhamdulillah, kebanggaan negara Malaysia. Jadi Alhamdulillah saya berbesar hati sebenarnya Fattah hadir hari ini. Saya juga dapat memberikan sedikit recognition lah kepada Fattah kerana menyumbang kepada Malaysia. Saya pun tak pernah mendapat pingat emas untuk Malaysia ataupun gangsa pun tak pernah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Fattah. Saya dan kami semua di Miasa dan juga saya selaku Presiden Miasa dan juga host bagi Real Conversations with Anita, sekali lagi mengucapkan tahniah kepada Fattah. Kita doakan sama-sama ni pun bulan Ramadan. Mungkin kita ada rezeki Ramadan, kita dapat memperluaskan lagi usaha-usaha sebegini, terutamanya di community. Jadi mungkin itu saja Fattah buat kali ini. InsyaAllah ada rezeki ke depannya kita jemput Fattah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Fattah Okey, jadi itu saja semua kali ini dalam Real Conversations with Anita bersama dengan Encik Muhammad Fattah Abu Bakar dengan topik kita cabaran dan kekuatan perjuangan OKU penglihatan. Jadi jangan lupa saksikan kami di Real Conversations with Anita setiap hari Rabu pukul 6 petang di Spotify Real Conversations with Anita dan juga YouTube Miasa Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. This is Real Conversations with Anita, a mental health podcast brought to you by Iltizam by Equinus and Miasa Malaysia.